wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang berbahagia Profesor Madya Dr. Hamdi Adnan, Sifu Penerbitan Malaysia. Seterusnya para pegawai daripada Majlis Buku Kebangsaan, Puan Siti Mazlin. Seterusnya wakil-wakil daripada para penerbit, penerbit daripada swasta dan juga daripada kerajaan berkenaan hak cipta. Ramai orang bertanya kepada saya, bila berjumpa dengan saya, benarkah apabila kita menerbitkan karya dalam bahasa Inggeris kita boleh pergi global? Saya pernah bersembang-sembang lah dengan ramai rakan daripada para penerbit buku. Saya bertanya balik, berapa banyak sebenarnya buku-buku yang diterbitkan oleh mereka dalam bahasa Inggeris yang sudah pergi global, yang sudah melepasi sempadan Malaysia dengan negara luar? Ada yang berjaya dan ramai yang tak berjaya. Ramai yang tak berjaya, sedangkan mereka menerbitkan karya dalam bahasa Inggeris. Pelik tapi benar. Maksudnya falasi-falasi pemikiran yang mengatakan bahawa apabila kita menerbitkan karya dalam bahasa Inggeris boleh global itu mungkin salah. PTS, Publication and Distributors Berhad, ataupun kalau sekarang ini dikenali sebagai kumpulan PTS, adalah sebuah syarikat yang hanya menerbitkan karya dalam bahasa Melayu. Hanya menerbitkan karya dalam bahasa Melayu. Saya tekankan itu, sebab ramai yang mengatakan bahawa apabila kita menerbitkan karya dalam bahasa Melayu, sukar nak pergi global, sukar nak melepasi sempadan Malaysia. Namun begitu, buat pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan yang hadir dalam majlis kita pada hari ini, saya boleh katakan hampir 40% buku terbitan PTS sekarang ini yang mana diterbitkan di gerai PTS sekarang sudah ditempah oleh penerbit daripada Indonesia untuk diterbitkan di Indonesia. 40% sudah ditempah. Ada yang penerbit Indonesia yang datang jumpa saya, dia kata, "Bapak, mana karya yang saya boleh terbitkan, yang saya mahu ambil lesennya untuk diterbitkan keluar, untuk diterbitkan ke Indonesia?" Saya kata, "Bapak, boleh kata semua karya bestseller PTS sudah ditempah oleh penerbit Indonesia." Dia kata kepada saya, "Habis tu Bapak, mana saya punya?" Itu yang dikatakan kepada saya. Saya kata, "Itulah Bapak, lambat datang Pak." Tapi ini realiti. Sebenarnya dalam isu pelesinan karya, sebenarnya pelesinan karya ini adalah salah satu cara bagaimana sesebuah syarikat penerbitan boleh membawa karyanya keluar. Bukan tak semestinya kita menerbitkan dalam bahasa karya itu dalam bahasa Inggeris baru boleh keluar. Tidak semestinya begitu. Sebenarnya apabila kita ingin karya kita keluar, tidak perlu hanya sekadar kita menerbitkan dalam bahasa Inggeris. Kalau tidak ada marketing managernya, tidak orang yang buat pemasaran karya tersebut untuk keluar dan ditawarkan kepada penerbit di luar. Di PTS, Alhamdulillah sehingga hari ini saya boleh sebut selama lebih kurang 3 tahun kita membuat pemasaran ke luar, pergi ke Indonesia, pergi ke Filipina, pergi ke Bangkok, berjumpa dengan rakan-rakan penerbitan daripada luar, dan sehingga sekarang tidak kurang daripada 40 karya yang sudah terbit dalam bahasa luar, dan tak kurang daripada 40 karya yang sudah PTS ambil right-nya, hak ciptanya untuk diterbitkan di Malaysia. Antara karya yang kita baru terjemah, yang kita baru dapat lesennya adalah salah satunya itu karya The Tunnels. Ini adalah satu karya yang dikatakan bakal menjadi the second Harry Potter. Ini yang PTS dah buat. Jadi bagaimana sebenarnya dikatakan hak cipta dan proses pelesinan? Ini yang sebenarnya yang ramai orang bertanya saya, macam mana nak buat sebenarnya pelesinan karya ni? Bagaimana kita nak menawarkan apa sebenarnya karya yang selalunya diambil oleh penerbit luar untuk diterjemahkan keluar?
Okey, PTS punya pengalaman. Saya boleh kata saya ni setiap tahun tak kurang daripada 4 kali saya berulang-alik daripada Malaysia ke Indonesia. Dan Indonesia ni umpama rumah kedua saya. Tidak sebab ada yang kedua, tapi maksudnya rumah kedua. Itu yang kita buat. Apa yang kita buat? Kita membawa katalog-katalog kita, kita membawa karya-karya kita membawa buku-buku terbitan kita, dan buku yang bakal terbit pun kita bawa juga soft copy-nya. Kita keluar, kita bertemu dengan para penerbit di luar. Di Indonesia hingga hari ini kita sudah mengadakan kerjasama dengan beberapa penerbit. Antaranya yang sudah ada kerjasama iaitu penerbit Gramedia, itu penerbit nombor 1 di Indonesia, penerbit terbesar di Indonesia. Kemudian dengan Mizan Group. Mizan Group ini jikalau daripada sudut penerbitan Islami dia, itu adalah penerbit terbesar Islami di Indonesia. Kemudian sekarang ni ada lagi 2-3 penerbit, antaranya Agromedia, penerbitan MQS, penerbit Salam Madani, penerbit Sesiro, penerbit Al-Kauthar, yang sudah menyatakan hasrat untuk menerbitkan karya kita di Indonesia. Dan sebenarnya ini ruang yang kita sediakan, yang kita berikan peluang kepada para pengarang di PTS untuk memastikan karyanya boleh dilihat bukan sekadar di Malaysia tapi di luar. Dan ramai orang bertanya, apa sambutannya kat sana? Ini saya boleh cerita sambutannya. Dekat Indonesia, karya terbaik PTS yang pernah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, yang menjadi best seller dekat sana sekarang ini, antaranya adalah, salah satunya ialah Rahsia Bisnes Orang Cina. Rahsia Bisnes Orang Cina ni luar biasa. Di Indonesia sudah tercetak dan terulang cetak setiap bulan 30,000 naskah. Itu karya Malaysia lah, yang sudah memasuki Indonesia dan terjual satu bulan 30,000 naskah. Ada lagi yang lain-lain yang saya lihat jualannya pun cukup baik, tak kurang daripada 5,000 naskah yang sudah terjual di Indonesia. Dan sehingga sekarang pengarang-pengarang Malaysia pun sudah mula dijemput untuk datang ke Indonesia memberikan ceramah di Indonesia. Ini sebenarnya satu ruang yang dikatakan ruang mengglobalisasikan karya, iaitu kita nak memastikan, memartabatkan karya kita bukan sekadar di Malaysia, tetapi karya kita itu dimartabatkan di dunia luar. Dan Alhamdulillah, sehingga 2-3 tahun ini kita melihat